Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wa istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para penonton, hadirin, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, hari ini kita terus bersama di dalam kita membahaskan tentang hukum hakam di dalam Islam ataupun hukum hakam di dalam ibadah, yang kita telah pun bahaskan beberapa perkara, di antaranya yang kita telah bicarakan semalam mengenai al-wudu', tapi juga yang kita bicarakan adalah tentang apa-apa yang membatalkan wudu'. Jadi mudah-mudahan insya-Allah semua yang bersama ni dapat ingat. Ada berapa yang membatalkan wudu'? Ada 4. Kemudian setelah itu, apa yang tak boleh dibuat oleh orang yang tiada wudu', iaitu orang yang dalam keadaan hadas kecil, iaitu juga tidak boleh melakukan 4 perkara. Jadi yang membatalkan 4, yang tak boleh dilakukan juga adalah 4. Jadi mudah-mudahan insya-Allah itu akan memberikan kepada kita daripada ilmu, pengetahuan, yang sehingga dengan ilmu itu kita akan dapat untuk beramal dengan sempurna. Yang itu yang paling penting sekali. Jadi kita tak, dan juga di antaranya sebenarnya mengubati kepada penyakit was-was, mengubati kepada penyakit ragu-ragu. Kadang-kadang kita beramal ragu-ragu. Sebab apa kita ragu-ragu ni? Di antaranya kerana kita tak ada ilmu, ataupun kita kurang memahami kepada ilmu. Jadi dengan adanya daripada usaha para ulama kita, para fuqaha, yang telah menyusunkan daripada kita panggil asas-asas, sehingga dengan asas-asas ini menyebabkan kita akan mudah memahami dan akhirnya kita beramal dengan penuh tenang dan penuh ilmu, insya-Allah. Jadi itu yang telah kita bahaskan. Jadi sebenarnya dalam perbahasan kita setiap hari Isnin dan Selasa ni, khususnya dalam bab fiqh ni, memang kita sebenarnya kita akan bahaskan secara santai dan dalam skop yang mudah. Maksudnya tidak terlalu luas jangkauan dia, kerana memang begitulah kita kalau belajar ni, biar daripada asas-asas dan daripada awal-awalnya. Jangan kita pergi melompat kepada satu yang sangat besar, sehingga kita nak bercakap ni pasal khilaf, tentang perbezaan pendapat, banyaknya pandangan-pandangan. Sebenarnya itu bukan salah, tapi perlu yang pertama sekali adalah asas-asasnya. Jadi ini yang kita bahaskan, sebab tu kita tak nak bahaskan terlalu besar sangat. Walaupun kita faham ada di sana sini daripada pendapat dan perkara khilaf dan sebagainya, yang selalu kadang-kadang orang-orang yang memainkan perkara ni bukan untuk apa, minta maaf, kononnya tujuannya baik, tetapi dia lebih mendatangkan kekeliruan dan menyebabkan orang jadi confused, betul. Jadi kita tak mau. Kita hari yang kita bahaskan ni supaya orang jadi mantap, bertambah yakin. Itu yang sebenarnya yang kita nak usahakan dalam kita nak sampaikan, serta kita khususnya untuk anak-anak kita lah. Anak-anak kita ni apabila dia nak beramal, dia perlukan ilmu asas yang dia perlu untuk dia laksanakan. Dan apabila dia tahu ni, salah satu hikmahnya selain daripada dia tahu, dia pun akan beramal. Kerana apa? Sebab dia tahu, oh dia boleh buat, bukan susah pun, macam ni cara dia, ini dia punya peraturan dia. Masya Allah. Jadi ini antara yang sebab kenapa kita membahaskan asas-asas di dalam fiqh ini. Jadi hari ini yang kita akan bahaskan adalah tentang sambungan hadas. Kita ingat tengok balik hadas yang kita sebutkan itu ada 2, ya. Hadas kecil atau disebut al-hadathul asghar, atau yang keduanya adalah hadas besar yang disebutkan al-hadathul akbar. Hadas kecil telah pun kita selesaikan. Cara untuk menghilangkan hadas kecil atau mengangkat hadas kecil itu adalah dengan berwudu. Kita dah pun bahaskan tentang wudu, praktikal wudu yang membatalkan wudu dan orang-orang apa yang tak boleh dilakukan oleh orang yang tiada wudu. Okey, clear? Baik. Hari ini
kita nak cerita pula hadas yang kedua, iaitu hadas besar. Ini hadas disebut besar. Jadi hadas besar, kalau sekiranya hadas kecil, mudah kita faham. Hadas kecil diangkat dengan berwuduk, dan wuduk itu ada 6 rukun. Dan juga alat utama untuk digunakan ketika wuduk adalah air. Hadas besar pun sama juga. Alat utama untuk mengangkat hadas besar juga adalah air. Cuma bezanya, kalau sekiranya hadas kecil adalah dengan berwuduk, iaitu membasuh serta atau ada bahagian yang disapu di bahagian tertentu daripada anggota. Mana? Wajah, tangan, kepala, kaki. Tapi kalau hadas besar, alatnya juga adalah air, tapi bukan anggota tertentu, tapi seluruh anggota. Seluruh anggota hendaklah dibasuh atau diratakan dengan air. Jadi itu yang kita selalu sebut dalam istilah mandi wajib. Mandi wajib. Jadi kita sebut selalu biasanya, untuk kita mudah faham, kita sebut pasal mandi wajib. Kenapa disebut mandi wajib? Sebab orang yang ada hadas besar ini, dia wajib untuk mandi. Jadi mandi yang dia buat tu adalah disebutkan mandi yang diwajibkan. Kalau dia tak mandi, maka dia masih lagi ada hadas akbar, ataupun dari hadas besar, yang menyebabkan terhalang dia di dalam melakukan banyak dari perkara-perkara ketika mana berada di dalam hadas besar. Baik. Jadi apabila kita sebut pasal mandi wajib, kita nak tahu dulu apa yang menyebabkan seseorang itu ada hadas besar, dan siapa yang wajib untuk mandi. Ini soalan dia. Siapa yang wajib untuk mandi? Kita mandi tak hari-hari? InsyaAllah, ni semua yang depan saya ni semua orang-orang yang bersih, masya-Allah. Orang-orang yang menitik beratkan kebersihan, penjagaan diri, bagus, alhamdulillah. Tapi mandi ni yang kita sebutkan ni adalah merupakan mandi yang telah pun diwajibkan oleh syarak. Dan ada sebab kenapa orang tu dia kena mandi dan wajib mandi. Kalau yang kita mandi ni, ada juga yang tak mandi. Hari ni masa macam malas nak mandi lah. Boleh je tak? Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab mandi yang kita biasa mandi ni, asal hukumnya adalah mubah ataupun harus je. Nak mandi boleh, tak mandi pun boleh. Ikut selera masing-masing. Ikut selesa masing-masing. Tapi dalam hal yang ini, apabila dia memiliki hadathul akbar, maka dia wajib mandi. Jadi siapakah yang dia wajib mandi? Orang yang wajib mandi ni ada 6 orang. Ada 6 jenis manusia yang wajib mandi. Okey, ada berapa? Sebabnya ada 6. Ada 6. Ingat, keywordnya ada 6. Siapa yang pertama? Minta maaf. Yang pertama sekali orang yang wajib mandi ni adalah orang, yakni lebih selesa lah kita sebut, supaya kita pun sentiasa berusaha dan berdoa berlindung daripada perkara-perkara keji, iaitu lelaki dan perempuan yang kita sebut suami dan isteri apabila bersama. Apabila bersama, minta maaf, ini ilmu ya. Mudah-mudahan adik-adik yang tengok pun, supaya kita panggil, jangan faham yang tak baik, tapi ini adalah untuk ilmu. Apabila khasyafah, ini minta maaf, kepala zakar lelaki itu melebihi, apabila masuk ke dalam faraj perempuan, melebihi had kepala zakar lelaki. Apabila dia masuk saja lebih daripada itu, maka automatik dia jadi wajib mandi. Wajib mandi automatik. Sama ada keluar mani, air mani, ataupun tidak keluar mani. Jadi nak tulis macam mana, saya pun dah tak berapa nak faham, tak berapa nak pandai nak tulis ni.
Kan? Maknanya kita panggil, minta maaf dalam istilah dalam istilah yang biasa digunakan adalah jima', kan? Iaitu bersama di antara lelaki dan perempuan. Yang bersama ini maksudnya dengan masuknya anggota lelaki tersebut ke dalam tempat perempuan yang mana melebihi daripada kepala tersebut, maka automatik wajib mandi. Maka dia dah jadi orang yang mempunyai hadas besar, wajib bagi dia mandi. Saya kalau ada kata minta maaf tak keluar mani contohnya, tetap wajib mandi, sebab itulah dia punya sebab kenapa dia wajib mandi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keluar mani. Baik, keluar mani. Baik, sekarang ni apa itu mani? Okey, air mani juga bukan hanya untuk lelaki, termasuk juga perempuan, ya. Air mani ini keluar seawal umur 9 tahun. Seawal umur 9 tahun disebutkan. Kalau keluar, kononnya ada mengatakan sebelum 9 tahun, 7 tahun, itu tidak disebut sebagai mani. Sebab tu kalau kita tengok seorang yang boleh baligh itu seawal 9 tahun, lelaki yang bermimpi kemudian keluar mani, atau dia yang mengeluarkan mani, maka dia sudah pun disebut sebagai baligh. Orang perempuan yang juga nanti kita tengok seawal umur 9 tahun boleh keluar darah haid dan juga baligh disebutkan. Jadi itu seawal-awal umur seseorang untuk baligh. So air mani adalah air yang keluar dengan sebab merasa keseronokan. Dia rasa keseronokan yang apabila keluar itu dia merasa sedap, dan cirinya adalah dianya terpancut. Jadi ini kita perlu untuk terangkan supaya kita boleh bezakan, sebab air yang keluar daripada minta maaf kemaluan lelaki khususnya itu ada beberapa jenis. Ada yang disebutkan mani, ada disebutkan wadi, ada disebutkan madhi. So kalau mani adalah air yang keluar dari sebab sama ada berhubungan ataupun melakukan daripada perkara yang merangsang kepada nafsu, sehingga keluarnya secara terpancut dan merasa sedap ketika keluar, dan bau dianya adalah seperti keputihan, dan baunya itu ada baunya yang tersendiri. Ada juga yang mengatakan seperti kloroks dan sebagainya. Itu adalah merupakan daripada ciri-ciri air mani. Adapun madhi, ada satu lagi madhi. Madhi ini keluar dari sebab merasa sedap dalam sesuatu, dan airnya jernih dan licin dan tidak mempunyai bau. Dan dia najis. Kalau mani dia suci. Kalau madhi itu najis. Kalau itu madhi, ya. Kalau wadi, air wadi ini adalah air yang keluar dengan sebab seseorang, contohnya dia buat kerja berat, dia angkat berat dan sebagainya, tiba-tiba keluar secair daripada kemaluannya. Air ini disebut air wadi. Yang mana dianya keluar dengan sebab orang tu rasa penat betul dan buat kerja berat, keluarnya juga dengan keadaan tiba-tiba, dan dianya adalah jernih, agak kekeruhan, dan juga dianya tidak memiliki bau. Jadi itu adalah di antara 3 jenis. Tapi yang kita sebutkan ini, keluar mani wajib mandi. Itu yang kedua. Baik, yang ketiga ialah keluar haid. Keluar haid ini khusus untuk orang perempuan. Orang lelaki tak ada keluar haid dia. Ini untuk orang perempuan. Apa itu darah haid? Iaitu darah yang keluar daripada faraj seorang perempuan. Dianya keluar daripada dasar rahim itu, keluar dari dalam,
ianya mengeluarkan darah yang kotor, najis ya darahnya, tapi ianya membawa kesihatan. Ianya akan menyihatkan. Jadi orang perempuan kalau haid jangan rasa macam mengeluh, dan juga memanglah adalah kita panggil kesan-kesan rasa emosi dan sebagainya, tapi ingat itu adalah merupakan nikmat dan rahmat daripada Allah, kerana ianya sebenarnya adalah untuk kebaikan kepada wanita. Ini namanya haid. Yang keluar bagi orang perempuan itu seawal umur 9 tahun. Manakala 9 tahun tiba-tiba ada anak kita perempuan datang, mak, tiba-tiba saya berdarah, saya punya ini, maka kita boleh untuk pastikan dan bermakna pada waktu itu dia sudah pun haid. Tapi kalau dia keluar sebelum daripada 9 tahun, bermakna kita kena, itu adalah istihadah atau darah penyakit yang kita kena rujuk kepada doktor, sebab kita tak tahu, takut ada penyakit-penyakit yang lain. Tapi kalau setelah 9 tahun, bermakna itu adalah darah haid. Ya. Jadi orang yang perempuan yang sudah keluar darah haid, apabila bersih daripada haidnya, dia wajib mandi. Dia wajib mandi. Setelah bersih daripada haidnya, dia wajib mandi. Ya, baik. Nanti tentang haid ni, kita akan ada satu session atau dua hari, ataupun tak kira lah lebih, untuk kita bahaskan khusus tentang permasalahan haid. Saya tahu ni wanita-wanita yang kat luar sana ni sebenarnya memang selalu nak, kalau boleh tu kita panggil apa, nak mengetahui tentang permasalahan haid, khususnya kerana ia berkaitan rapat betul dengan ibadat, kan, dan berbagai kalau kita tengok dari segi sudut perbahasan, sehingga kadang-kadang boleh mendatangkan kekeliruan, confuse dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan insya-Allah nanti kita akan ada sesi khusus yang kita akan war-warkan kepada tuan-tuan, puan-puan. Saya sebut tuan-tuan kenapa? Jangan ingat kata tentang haid ni kita lelaki tak perlu tahu. Jangan. Orang lelaki pun kena tahu juga. Kenapa? Sebab dia pasti kalau dia kahwin, dia ada isteri dan dia perlu untuk memastikan isterinya itu memahami tentang permasalahan haid kerana berkaitan dengan ibadat, dan dia nanti jadi ayah kepada anaknya. Dia juga perlu untuk nak memastikan anaknya itu tahu untuk menguruskan diri dalam keadaan haid dan bagaimanakah dalam memahami kepada permasalahan haid. Sebab tu jangan kata hanya perempuan saja yang perlu belajar tentang perkara yang berkaitan dengan haid, tetapi juga orang-orang lelaki, khususnya apabila ia mempunyai tanggungjawab yang mesti dia laksanakan di dalam keluarga. Baik, itu nanti kita akan bahaskan khusus, tapi ini secara umum senang bagi faham. Yang keempat adalah apabila keluar nifas. Ini pun darah juga, haid, darah haid. Nifas juga darah nifas. Darah nifas keluar adalah disebabkan seorang yang melahirkan anak. Jadi kalau perempuan yang melahirkan anak, setelah melahirkan itu nanti ada keluar darah. Kemudian nanti ada keluar darah lagi. Seperti keluar darah haid, tapi dia keluar setelah melahirkan. Maka darah yang keluar setelah melahirkan anak, itu disebut dengan darah nifas. Itu disebut dengan darah nifas. Ya. Jadi apabila dia bersih daripada darah nifasnya, yang biasanya adalah 40 hari, yang maksimumnya adalah 60 hari. Jadi apabila bersih dia daripada darah nifas ini, dia wajib mandi. Jadi ini adalah sebab yang keempat, seorang perempuan, ini perempuan lah, wajib mandi. Wajib mandi. Jadi ini 4 perkara dah. Kita kata ada berapa tadi? Ada 6. Ini kita kena faham. Jadi yang kelima yang menyebabkan seorang itu wajib mandi adalah melahirkan. Jadi kalau seorang perempuan melahirkan seorang bayi, baik, tapi tak keluar nifas, ada tak? Ada. Walaupun memanglah normalnya ataupun kita kata biasanya seorang perempuan yang melahirkan anak, setelah itu akan disusuli dengan keluarnya darah nifas. Maka setiap hari keluar.
itu biasa. Tapi ada yang luar biasa. Orang yang mana ketika dia melahirkan bayi, dah keluar darah nifas. Tapi still dia wajib mandi. Jadi kalau dia melahirkan bayi tapi tak keluar nifas, dia wajib mandi. Maknanya setelah dilahirkan tu, dia tunggu tak keluar. Tak keluar, betul-betul dia rasa bersih, putih, bersih. Nanti kita akan bahaskan tentang tu, dia wajib mandi. Tapi kalau dia melahirkan, kemudian disusuli dengan darah nifas, dia tak wajiblah mandi kerana melahirkan dah. Melahirkan tu dia memang dia wajiblah mandi, tapi dia tak perlu mandi, maknanya jurus sebab tu dia kena mandi. Ada orang salah faham. Dia melahirkan, lepas sudah dalam keadaan macam tu, keluar darah nifas pun dia mandi. Sebab apa? Sebab saya melahirkan wajib mandi. Tapi sedangkan dia masih keluar darah nifas, tak perlu. Dia cukup dengan menunggu selesai darah nifas, maka dia mandi wajib. Cuma dalam kes ni, kalau ada orang yang melahirkan tapi tak keluar darah nifas, tetap wajib mandi. Boleh faham ya? Ini jangan jadi confuse pula nanti. Kalau boleh tanya kalau tak tahu. Yang keenam, yang menyebabkan seorang itu wajib mandi adalah mati. Ya. Kalau sekira kematian lah kita panggil. Jadi sebab seorang itu wajib mandi adalah kerana mati. Cuma beza dekat sini, dia mandi sendiri, yang ni dimandikan. Tak adalah pula orang mati dia mandi sendiri pula kan. Maknanya apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka wajib dia dimandikan. Wajib dia dimandikan. Jadi inilah 6 perkara yang menyebabkan mandi itu menjadi wajib. 6 perkara yang menyebabkan mandi itu menjadi wajib. Ya, para penonton rahmati oleh Allah SWT, boleh untuk hadamkan ni semua insya-Allah. Jadi kalau ada apa-apa yang perlu ditanya, boleh untuk ditanyakan. Baik. Dalam hal yang disebutkan tadi ni, 6 perkara ini yang kita sebutkan dengan mandi wajib, bermakna seseorang itu apabila ada salah satu daripada 6 perkara ini, maka wajiblah dia untuk mandi. Jadi apabila dia nak mandi wajib, dia ada rukun mandi. Kan? Makna macam mana cara mandi dia? Adakah seperti mandi-mandi yang biasa? Adakah seperti mandi-mandi yang lain? Betul, sebenarnya apabila disebut mandi, pada istilahnya adalah membasuh daripada anggota badan. Jadi itu adalah dari maksud daripada mandi. Tapi apabila dianya adalah mandi wajib, mestilah mandi itu menepati daripada rukun-rukun mandi tersebut. Apakah rukun-rukun mandi itu? Itu yang soalan dia. Maka rukun mandi ini ada 2. 2 je rukun dia. Rukun dia ada 2. Berapa? 2. 1, niat. Yang kedua adalah ratakan air ke seluruh badan. Okey. Jadi maksudnya ke seluruh anggota lah, ya. Itu je. Jadi apabila seorang tu nak mandi, maka ketika mana basuhan yang pertama tu, dia niat mandi dia bukan seperti mandi-mandi yang lain, mandi-mandi yang biasa. Mandi yang dia siram ni adalah mandi yang wajib. Maknanya mandi wajib, atau kita sebut mandi mengangkat hadas besar. Jadi itu yang kita sebutkan, mesti ada niat supaya membezakan mandi yang ni dengan mandi-mandi yang lain. Sebab niat ini adalah membezakan di antara ibadat dengan adat. Jadi wajib niat tu, rukun. Kalau tak ada niat, maknanya kita mandi dah selesai. Mandi tadi mandi biasa je. Patutnya tadi saya sepatutnya mandi wajib, sebab minta maaf contohnya bersama dengan isteri contoh. Tapi tadi mandi biasa je sambil kita panggil relax. Dah selesai baru tadi mandi biasa je. Semalam ada bersama tapi tak ada niat mandi wajib.
Soalan dia, adakah mandi kita tadi ni cukup madai? Cukuplah niat sekarang. Tadi saya tadi mandi tadi tu adalah mandi wajib. Yang tadi tu. Boleh? Tak boleh. Sebab dia dah buat dah baru niat. Tak boleh. Dia niat mesti apabila kita buat tu, apa niat kita buat tu. Sebab itulah dia adalah merupakan rukun yang Nabi mengatakan innamal a'malu bin niat. Hanya sahaja amalan itu adalah berdasarkan niat dia. Baik, jadi niat itu adalah rukun. Kalau tak ada niat, tak sah kita punya mandi tersebut. Yang kedua adalah meratakan air ke seluruh badan. Seluruh. Bila kita katakan meratakan air ke seluruh badan, iaitu dengan cara mengalirkan air, bukan dengan cara menyapu air. Kalau menyapu ni, kita ambil tisu yang basah ni, white tisu, kita ratakan. Sah tak? Tak boleh, sebab air itu tidak mengalir. Dia mesti air mengalir. Mesti air itu adalah ianya dicurahkan, yang mengalir ke seluruh badan, maknanya dari hujung rambut sampailah ke hujung kaki. Dan semua anggota yang lahir, yang nampak ni, wajib dikenakan air. Wajib dikenakan air. Bahkan disebutkan, kalau sekiranya wudu, kita basuh sapu kepala cukup madai. Kalau kena rambut pun sudah memadai dah. Dikira kepala apabila dia disapu di atas kepala. Tapi untuk mandi wajib ni, meratakan ini dengan maksud sampai kepada kulit-kulit kita. Jadi sebab tu kita pastikan air kena kepada kulit-kulit kepala kita. Dan janggut-janggut ini kalau dalam wuduk, kita cukup madai dengan membasahkan wajah kita dan semua di atas janggut ni. Tak pun diwajibkan bagi janggut yang tebal itu untuk pastikan air masuk ke kulit. Cuma disunahkan untuk kita menyela-nyelanya, kan? Tapi untuk mandi wajib, kita kena pastikan dia mengenai kulit-kulit yang ada di bawah janggut-janggut dan rambut kita. Kena. Sebab apa? Sebab ini adalah mandi wajib. Jadi kita kena pastikan di celah-celah khususnya untuk kita kenakan air dengan air mutlak. Jadi semalam saya ingat lagi ada soalan. Dia tanya, kalau sekiranya seorang itu hanya memiliki satu baldi air, lepas tu dia gelap pula tu, dia tak nampak. Jadi dia nak gunakan air tu untuk mandi wajib dan juga untuk berwuduk. Saya faham maksud dia. Dia mandi, nanti air tu curcik. Saya sebutkan, mandian air mandi wajib itu, walaupun air itu adalah mustakmal, kerana air itu digunakan untuk satu perkara yang membasuh perkara yang wajib, tapi air yang memercik itu tidak memustakmalkan air yang ada di dalam bekas tersebut. Cuma tidaklah kita mandi duduk dalam baldi, Cuma kita di luar ambil cedok, kita pun mandi, sertakan ke seluruh badan kita, kemudian digunakan air yang sama untuk di luar baldi itu untuk berwuduk, insya-Allah mencukupi. Kerana Nabi SAW pernah mandi wajib dengan hanya 4 cupak atau 4 gantang air. Maknanya tak banyak pun, cukup untuk meratakan air ke seluruh badan. Tapi pasti semua rata lah, maknanya celah-celah dan sebagainya. Tempat yang disebutkan zahir, terbuka, bukan dalam telinga, bukan dalam hidung, tapi zahir yang nampak ini, walaupun di celah-celah sekalipun, pastikan diratakan dengan basuhan air. Itu yang disebutkan mandi wajib. Sebab tu ini adalah perkara yang perlu untuk kita ambil perhatian, kerana apabila kita benar-benar melaksanakan mandi wajib ini dengan sempurna, maka terangkatlah hadas besar. Maka kita akan hilanglah daripada halangan untuk melakukan daripada ibadah. Jadi kalau semalam kita sebutkan ada beberapa perkara yang tak boleh dilakukan oleh orang yang tiada wuduk, yang tidak berwuduk. Ada 4. Ingat disebutkan solat, tawaf, memegang mushaf dan juga membawanya, mengangkatnya. Bagi orang yang belum mandi wajib, tapi ini dalam 2 keadaan berbeza. Satu kategori disebut dengan junub. Ini orang yang junub ni, dipanggil junub. Biasa kita dengar kan, junub, orang junub. Ini disebut orang yang junub. Jadi bagi orang yang junub, daripada 4 perkara yang tak boleh dibuat oleh orang yang tidak berwuduk, dia ditambah 2 lagi dia tak boleh buat. Apa dia tak boleh buat yang 2 lagi? Yang pertama adalah duduk dalam masjid, tak boleh. Bagi orang yang
junub ni dia tak boleh duduk di dalam masjid. Jadi kalau dia dah, minta maaf kalau ada orang yang mana dianya dalam keadaan junub, dia tak boleh duduk pergi masuk masjid, tak boleh. Dia tak boleh masuk ke dalam masjid. Jadi ini antara yang tak boleh dilakukan oleh orang yang disebutkan junub, tak boleh. Jadi kalau dia dah junub, dia masuk masjid, hukumnya adalah haram, tak boleh sama sekali. Sekejap. Kemudian supaya clear, nanti ada apa namanya, kemudian di antaranya juga bagi orang yang junub disebutkan tadi, tak boleh untuk dia masuk ke dalam masjid. Yang kedua, tadi ada 4 lah, 4 tu campur dah 5. Yang keenam yang tak boleh dilakukan oleh junub adalah membaca Al-Quran. Tak boleh. Dan keadaan junub, dia tak boleh baca Al-Quran. Kalau dia baca Al-Quran adalah haram, tak boleh untuk baca Al-Quran. Jadi dia kena buat apa? Dia kena mandi dulu. Dia kena mandi dulu. Tapi orang yang tidak berwuduk boleh baca Al-Quran tak? Boleh. Tak ada wuduk, baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, boleh. Tak disyaratkan membaca Al-Quran itu berwuduk, tetapi memegangnya dan membawa mushaf itu kena wuduk. Tapi orang yang junub, bukan hanya dia tak boleh pegang, bukan hanya dia tak boleh bawa, dia tak boleh baca dalam keadaan dia berjunub, tak boleh. Jadi ini 6 perkara yang tak dilakukan oleh orang yang junub, dalam keadaan junub. Adapun orang yang haid dan nifas, ini ditambah lagi, ada lagi yang tak boleh untuk dilakukan selain daripada 6 perkara tersebut, iaitu yang pertama, ditambah lagi, dia tak boleh bagi orang yang haid, untuk orang yang haid, untuk dia dah 6 tadi, campur lagi beberapa perkara, di antaranya adalah puasa. Jadi orang yang junub ni, dia boleh puasa. Contohlah, ni biasa orang soalan. Kalau malam seorang itu bersama dengan suaminya, isteri atau suaminya pada malam hari Ramadan, kemudian dia tak mandi sejurus daripada selesai daripada itu, kemudian masuk waktu subuh, yakni masuklah waktu yang telah mula untuk seorang itu berpuasa, tapi dia belum mandi lagi, maka adakah puasanya sah? Maka puasanya sah kalau dia sudah niat pada waktu malamnya dan dia tidak mandi walaupun dah masuk waktu subuh, masih sah lagi puasanya, kerana tidak disyaratkan bagi seorang yang berpuasa itu adalah dalam keadaan junub, bukan syarat bagi orang itu tidak boleh berpuasa. Baik. Tapi orang yang haid tak boleh puasa. Bahkan haram baginya berpuasa, bagi perempuan yang haid dan nifas tak boleh untuk berpuasa. Itu yang tambahan daripada 6 perkara yang tadi itu. Kemudian seterusnya adalah tak boleh seorang perempuan yang ditalak ketika mana dia dalam keadaan haid. Bagi seorang lelaki, suami yang ialah nasallallahu alaihi, dia talak isterinya dalam keadaan haid, dia talak isterinya dalam keadaan haid, maka hukumnya adalah haram. Tapi jatuh talaknya apabila dia suci nanti. Tapi dalam keadaan haid itu maka tak boleh untuk ditalak. Maksudnya talaknya tak jatuh pada waktu itu, tapi akan jatuh apabila dia suci. Dan talak yang dilontarkan ketika mana perempuan haid itu adalah hukumnya adalah haram. Tak boleh untuk talak di dalam keadaan haid. Baik. Kemudian seterusnya, kalau junub tak boleh untuk dia duduk dalam masjid. Orang perempuan haid tambah lagi, dia tak boleh untuk lalu di dalam masjid. Dia tak boleh lalu ke dalam masjid, dia tak boleh lintas masjid. Sebab di antaranya adalah dibimbangi akan mengotori kepada masjid. Baik. Kemudian yang seterusnya, ini tambah berapa tadi? Tambah lagi 4.
Sebab dia ada 10 semua. Jadi yang tambah tadi puasa, talak, kemudian lalu masuk masjid, lalu ke dalam masjid. Yang ke-10 yang tak boleh lakukan oleh perempuan yang haid, ni kena ingat betul-betul, iaitu berhubungan suami dan isteri, atau disebut dengan al-istimta' baina surrah wa rukbah. Minta maaf, maknanya dia tak boleh bersama suami isteri di antara pusat hingga lutut bawah ni yang dia punya tu, tak boleh, dia tak boleh. Tapi yalah, kita kata peluk, minta maaf, cium, apa semua tu tak ada masalah. Kita bukan seperti mana orang-orang yang dulu ahli kitab dulu. Kalau minta maaf orang Yahudi dalam keadaan perempuan haid pun dia bersama. Kalau orang Nasrani pula, kalau perempuan haid dia halau pula, tak boleh makan pun tak boleh, duduk dekat pun tak boleh. Islam agama yang indah betul, walaupun dalam keadaan perempuan yang haid dimuliakan. Boleh untuk duduk berdekat-dekat suami dia, memesra dengan suami dia, cuma tidak boleh melakukan perkara yang disebut dengan membawa kepada al-jima', iaitu berhubungan kelamin di antara lelaki dan perempuan. Selagi perempuan itu dalam keadaan haid, maka hukumnya adalah haram. Bahkan hukum itu kekal walaupun dia dah bersih dah daripada haid dia, tapi dia belum mandi wajib lagi, maka tetap juga haram untuk bersama dengan perempuan yang belum mandi wajib selesai daripada haid ataupun nifasnya. Kena pastikan, minta maaf kalau suami tanya, oh dah selesai dah mandi ke belum? Takut-takut yalah tak mandi, tapi dah nak bersama, maka hukumnya adalah haram. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini agak ni sikit dia punya apa namanya, dia punya subjek ni kadang-kadang maklumlah, adalah di sana sini yang kadang-kadang tu agak ni sikit yang kita rasa apa namanya, perlu untuk pemahaman yang lebih, khususnya kalau ada anak-anak lah. Kadang-kadang tu kita nak terangkan dengan bijaksana kepada anak-anak kita, tapi ini hukum yang perlu untuk difahami, khususnya untuk kita jangan sampai tak mengetahui tentang perkara asas ini, kerana takut-takut apabila seseorang, minta maaf ini kan kata ada semua orang tahu, ramai yang masih tak tahu, yang masih apabila mereka melakukan perkara-perkara ini, mereka tak mandi wajib dan mandi biasa dan sebagainya, yang menyebabkan mereka sebenarnya masih berada dalam hadas besar, sehingga amal-amal ibadah mereka itu adalah merupakan tidak diterima. Baik, ada beberapa soalan. Terima kasih atas perhatian semua. InsyaAllah kita akan cuba untuk bersama menjawab soalan yang ada sekarang ni. Semalam ada soalan yang mungkin saya nak kongsikan. Ada yang masih bertanya tentang wuduk, khususnya ketika mana seorang tu buang air, lepas tu dia dah basuh bersih-bersih. Dia kata, tapi kadang-kadang sebagai wanita, dia kata maaf, mungkin air basuh tu termasuk ke dalam. Lepas tu kita solat, tiba-tiba keluar air yang tadi, apakah batal wuduk? Baik, air yang keluar daripada, minta maaf, kemaluan itu adalah najis, tak kiralah air itu dari dalam atau dari luar sekalipun. Jadi kalau dia keluar ketika mana kita solat atau ketika kita wuduk, maka kita sebenarnya keluarnya adalah najis, maka kita perlu untuk bersihkan, kemudian kita berwuduk semula dan kita solat. Sebab tu kita pastikan ketika mana kita qada hajat, kita pastikan semua sisa-sisa yang ada di dalam kemaluan itu dikeluarkan dan bersih dengan sempurna, kecuali kepada orang yang mempunyai penyakit. Ada orang penyakit namanya silsilbol, dia punya air kencing dia, minta maaf, tak pernah boleh putus, selalu ada keluar. Atau perempuan yang istihadah, ni orang haid tapi dia lah lajak daripada 15 hari, maknanya maksimum dia 15 hari, dia keluar 16, 17, 18, keluar lagi darah, itu nama istihadah. Maka dia ni wajib juga solat. Walau kalau orang haid dia tak boleh solat, tapi untuk orang yang istihadah wajib solat, tapi darah dia keluar lagi, macam mana? Maka dia termasuk orang yang daimul hadas, yang mana dia kena bersihkan waktu ketika masuk waktu, dan dia apa namanya, dia tutuplah, maknanya supaya tak tumpah darah ke tempat pakaian dan sebagainya. Kemudian dia wuduk dengan sempurna, dia solat, walaupun masih keluar tetap juga sah daripada ibadahnya. Baik. Batalkah mandi wajib jika tapak tangan tersentuh kubul dan dubur ketika membasuhnya? Baik, ini kena fahami ya. Yang batal ketika mana menyentuh
kemaluan, baik kubul ataupun dubur, di tempat yang kita telah sebutkan semalam, dengan telapak tangan, itu adalah membatalkan wuduk. Adapun mandi wajib, tidak ada yang membatalkan dia. Tak ada. Sentuhlah dengan telapak tangan, mandi tetap sah. Tapi yang batalnya wuduk. Kalau seorang itu dia melaksanakan mandi itu dengan adab-adab mandi, dia panggil sunnah-sunnah mandi. Jadi nanti saya akan ceritalah, nanti insyaAllah secara nak kata praktikal pun memang tak nampak jalan lah nampaknya. Macam mana pula nak praktikal mandi ni kan, Habib ni biar betul kan. Tapi tak apalah, saya nak tunjuklah dia cara-cara dia supaya aturan kita dapat sunnah-sunnah dan tertib yang terbaik ketika mandi tu. Salah satu dia sebagai mukadimah dia, seorang yang nak mandi wajib ni bagus untuk dimulakan dengan berwuduk terlebih dahulu. Dengan berwuduk terlebih dahulu, wuduk dulu, kemudian baru dia siram air atas kepalanya dengan niat mandi wajib. Tadi dia wuduk tak? Dia dah wuduk, dia niat. Jadi kalau dia sentuh, tapak tangan dia menyentuh kepada kemaluan, maka bukan batal mandi, tapi yang batal adalah wuduk. Dia dah basuh dah sampai ke bahagian ni, maknanya ini dah clear dah basuh dah, sah dah mandi dia. Masih baki lagi, kemudian dia pun ambil tangan dia sentuh tapak tangan. Batal wuduk, tapi mandi yang atas ni batal ke? Tak. Mandi dia tetap sah. Sebab menyentuh dengan tapak tangan ini hanya membatalkan wuduk, bukan membatalkan mandi wajib. Baik. Macam mana kita nak tahu cara kiraan haid yang betul? Contohnya, selepas kita mandi wajib, keesokannya ada keluar sedikit lagi darah haid. Adakah itu dikira darah haid atau ada tempoh untuk menentukan jenis darah tersebut? Sebab tu saya kata nanti kita akan ada sesi khas yang akan membicarakan tentang haid. Sebab memang sangat kita panggil complicated sikit dia nak perbahasan tentang haid ni, supaya lebih kita boleh fokus tentang haid saja. Tapi secara umumnya untuk kita faham, darah haid ini minimum keluarnya itu sehari semalam. Kalau dia keluar sekejap je, keluar darah, lepas tu tak keluar dah, lama tak keluar, itu bukan darah haid. Darah haid dia mesti minimum kadarnya adalah sehari semalam. Maknanya keluar, kemudian tak keluar, tak keluar, maknanya dalam kadar sehari semalam. Maknanya kita kira masa tu, kadarnya sehari semalam. Maksimum, ini maksimum 15 hari. Yang biasa 6 atau 7 hari, itu biasa, normal. Yang maksimum 15 hari. Baik. Jadi kalau kita kata kita ni dalam masa 6 hari, tengok-tengok rasa dah bersih, kering dah, bersih. Tapi kita kena pastikan betul-betul dia bersih. Macam mana pastikan? Bukan sekadar mengukur dari luaran, minta maaf, kalau boleh dia masukkan sedikit kapas ke dalam, kerana kadang-kadang darah tu masih ada kat dalam lagi. Kalau masih ada lagi kekeruhan atau merah, itu adalah masih kita dalam keadaan haid. Atau kalaupun kita kata kita belum lagi, kita rasa dah kering, dah mandi apa semua, besok keluar lagi darah, maka darah tu darah haid kalau dia dalam lingkungan 15 hari. Kalau dia dalam lingkungan 15 hari, walaupun dia berhenti sehari, besok dia keluar pula, tetap dalam lingkungan 15 hari, darah yang keluar itu adalah darah haid. Boleh ya? Ini nanti tak apa, nanti itu lebih detail lah kita akan sebut. Tapi maksimum dia dalam lingkungan 15 hari itu, kalau keluar darah namanya darah haid. Cukup untuk kita nak faham secara basic dulu. Baik, kalau kita ambil wuduk dahulu setelah mesih semua, kemudian mandi, adakah sah wuduk kita tadi? Sah wuduk kita. Jadi ini adalah merupakan cara yang terbaik. Mulakan dengan wuduk, kemudian mandi. Dengan ketika mandi itu pastikan tidak melakukan perbuatan yang membatalkan wuduk lah. Seperti menyentuh kemaluan dengan tapak tangan, ataupun buang sesuatu daripada kubur dan dubur, keluar daripada kubur dan kubur sesuatu, minta maaf kalau kodok kencing ke, atau buang angin ke, masa tengah mandi tu, masa batal lah wuduk tu. Tapi kalau kita boleh jaga masa mandi tu, kita tak melakukan perkara yang membatalkan wuduk, tak perlu kita setelah selesai daripada mandi wajib itu, kita berwuduk semula. Wuduk yang awal itu sudah memadai dan sah. Baik. Macam mana nak tahu mandi kita itu sempurna ataupun tak? Kita lah yang tahu, sebab kita yang mandi. So, nak pastikan betul atau tidak mandi kita tu, kita kena pastikan semua air itu merata ke seluruh anggota kita.
Jadi tak perlulah untuk kita ni sampai jadi orang yang ragu dan was-was. Kerana kalau kita sudah pun dah pastikan dianya meratai ke seluruh anggota, maknanya sahlah mandi kita. Kecuali adalah yang tanda jelas memang air itu terhalang. Seperti ada cat rupanya dekat kita punya siku ni, nampak? Memanglah maknanya air di tempat ini tak kenalah air. Jadi dalam kes macam ini dia tak perlu ulang mandi. So dia perlu untuk bersihkan dan dia basuh lagi daripada baki daripada tempat yang tak kena air. Berbeza dengan wuduk. Wuduk lain cerita. Kita dah wuduk, dah selesai kaki, tiba-tiba ada rupa sini. Kita kena ulang balik. Sebab apa? Tempat yang kita ni adalah tertibnya daripada awal. Mandi tak perlu ulang dah. Dia basuh je tempat yang tak kena tadi, kenakan air, dah selesai. Jadi pastikan maknanya mengikut selesai daripada rukunnya, maknanya kita selesai mandi wajib. Semasa mandi wajib di dalam mulut perlu dikenakan air. Yang wajib adalah anggota yang zahir. Maka dalam mulut, dalam hidung, dalam lubang telinga, dalam mata itu bukan daripada anggota yang zahir. Jadi tidak disyaratkan untuk berkumur-kumur. Tidak disyaratkan untuk berkumur-kumur, tapi disunahkan. Sebab itu disunahkan dalam wuduk juga berkumur-kumur. Tapi tidaklah wajib untuk pasti air itu ke dalam mulut. Air 2 kolah tu kalau kiraan liter air. Kira-kira berapa liter air sampai 2 kolah. Terima kasih. Jadi kalau kita tengok daripada perbahasan kita awal dulu, saya pernah sebutkan ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan 216 liter. 216 liter. Ini pendapat yang disebutkan dalam banyak kitab. Adapun ulama contemporary yang terkini, iaitu seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, dia menyebutkan 2 kulah itu adalah 270 liter. 270 liter air. Baik. Di celah-celah kuping telinga perlu kena air, Habib? Betul. Di celah-celah kuping telinga dalam ni, yang ni semua adalah zahir. Semua ni, baik di dalam atau di luar ni, semua wajib dikenakan air ketika mandi wajib. Mandi wajib seseorang itu, adakah kita kena jirus air ke kanan 3 kali, ke kiri 3 kali, dari atas ke kepala ke bawah 3 kali? Baik. Nanti sebab tu saya sebutkan, nanti kita akan tunjukkan secara praktikal yang bukan praktikal yang betul-betul, cara kaifiat mandi yang sempurna insya-Allah dengan adat-adat dan sunnah-sunnahnya. Di antaranya memanglah seperti dia sebutkan tadi, adalah untuk membasuh bahagian kanan terlebih dahulu setelah membasuh kepala secara seluruhnya, kemudian 3 kali sebelah kanan dulu, kemudian 3 kali sebelah kiri. Memang ada yang disebutkan daripada riwayat tentang apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi secara umum, kalau kita apabila kita mandi, sebab mandi ini tidak ada rukun atau syarat tertib macam wuduk. Wuduk dia kena tertib daripada basuh muka sampai basuh kaki. Tapi mandi tak ada tertib macam itu. Kalau seorang itu dia nak mandi dengan kaki dulu, basuh kaki dia, basuh kaki naik atas sampai ke atas kepala, sah mandinya. Yang penting semua anggotanya diratakan dengan air. Jadi boleh je. Tapi kalau kita kata nak ikut sunnah dan yang terbaik adabnya, nanti ada cara dia, iaitu dengan banyak mendahulukan anggota yang sebelah kanan dengan kiraan-kiraan yang disebutkan witir ataupun 3 kali basuhan. Baik. Dalam hidung dan dalam telinga tak perlu kena air, Habib? Tak perlu. Dalam lubang tak perlu. Yang perlu adalah di zahir luar ni. Tak perlu kita kena masukkan air ke dalam hidung. Dewan kelas yang dalam masjid macam mana ya Habib? Bolehkah pelajar yang ingin belajar duduk dalam kelas yang ada dalam masjid dalam keadaan junub? Baik. Dia kena yang menetapkan daripada masjid itu adalah pihak autoriti. Kita kena faham. Sebab itu kita kena pasti dan tanya kepada pihak pengurusan masjid tersebut. Dewan ni adakah diiktiraf ataupun telah disebutkan sebagai masjid? Kalau dia kata tak, dewan ni adalah di luar masjid, tidak termasuk dalam masjid. Sebab masjid ni dia kena dipastikan dia punya tu. Biasanya takrif masjid ni untuk lebih faham adalah tempat yang ada kapet, tempat ruang solat yang ada kapet tu, itu nama masjid.
Adapun yang biasa di beranda, di luar, apalagi kalau di parking, itu tak disebut masjid, itu disebut halaman masjid. Halaman masjid tidak ada larangan-larangan yang disebutkan tadi. Perempuan boleh untuk duduk situ, boleh masuk ke dalam pagar masjid, duduk dekat beranda yang tidak diisytiharkan sebagai masjid. Kecuali kalau memang telah diwartakan, ini wakaf masjid untuk tempat solat, ruang solat, maka pada waktu itu tak boleh. Macam dewan tadi, kalau dia sebenarnya masjid tapi dijadikan sebagai satu partition untuk dewan seberguna, tapi dia tetap diwatakan sebagai masjid, maka tetap perempuan yang haid tidak boleh untuk berada di situ. Tapi kalau dia kata ini separate, ini memang bukan ini memang dewan masjid tapi bukan termasuk dalam warta masjid, takrif masjid, maka boleh bagi perempuan itu untuk duduk dan masuk ke dalam dewan tersebut. Untuk perempuan yang dalam haid, macam mana pula jika untuk mengajar mengaji? Dan satu lagi, macam mana pula untuk yang kelas pengajian agama Al-Quran dalam kawasan masjid? Baik, ni saya nak sebutkan tentang perbahasan tentang membaca Quran bagi orang yang junub dan haid. Memang ada perbahasan itu yang pada asal daripada hukum disebutkan haram bagi perempuan yang dalam keadaan haid untuk membaca Al-Quran. Haram bagi orang perempuan yang haid, bahkan orang yang junub, untuk membaca Al-Quran jika membacanya itu memang dengan tujuan untuk qiraah, untuk baca Al-Quran. Walaupun disertai kononnya untuk dengan zikir, tapi dia memang baca Quran, maka hukumnya haram untuk dia baca. Ini disepakati oleh Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam Ibn Hajar Al-Haytami, disebutkan dalam pendapat mereka. Tapi yang khilaf ni, kalau sekiranya dia baca memang tujuan untuk zikir, dia baca ayat Quran tu tapi tujuan dia memang zikir, bukan untuk baca Quran, maka ini menjadi khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Jadi kalau jumhur ulama kata kalau dia memang niat tu untuk zikir, dia baca tu ada ayat-ayat yang dia baca tu untuk zikir, maka jumhur ulama kata boleh. Ada mengatakan boleh. Ada menurut sebahagian ulama mengatakan seorang hafizah, seorang yang belajar guru Al-Quran yang mengalami haid ataupun nifas, ada sebahagian yang mengatakan boleh untuk membaca Al-Quran walaupun tujuan untuk qiraah. Kerana kalau dia tak baca, dibimbangi akan beri kesan kepada hafazan dia ataupun hafalan dia. Jadi ada pendapat boleh. Jadi ada pendapat, sebab tu saya kata ada je. Ada pendapat-pendapat yang disebutkan. Tapi secara hukum asalnya adalah asalnya haram bagi seorang perempuan haid ataupun seorang yang junub untuk membaca Al-Quran. Baik. Itu pendapat kita sebutkan. Jadi jangan kita ni jadi susah daripada permasalahan itu. Yang penting adalah untuk kita ni faham hukum asal daripada hukum tersebut. Kemudian barulah nanti kita akan pergi dalam perbahasan yang lebih besar lagi, insya-Allah. Kita bermula niat mandi wajib bila air sudah kena ke kepala, kan Habib? Betul, memang tak kira lah, dia tak semestinya kena kepala, asal kita basuh anggota mana pun daripada anggota badan kita, dan memang kita itu adalah untuk kita niatkan mandi, maka boleh niatkan. Contohlah seorang tu dia ketika masuk, kemudian dia nak mulakan mandi tu dengan membasuh tangan dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mandi wajib kena. Mana tangan ini adalah merupakan basuhan pertama daripada mandian tersebut. Tapi memanglah bagusnya dia basuh tangan dulu, Bismillahirrahmanirrahim, bukan niat mandi wajib, kerana dia nak untuk basuhkan dulu tangan dia. Sebab Nabi kata memang kalau kamu bangun pagi-pagi, jangan kamu celupkan air terus ke dalam tangan ke dalam air, basuh dulu, sebab ni anggota yang mana mungkin kita tak tahu kita pegang kat mana. Selain daripada boleh mengotorkan daripada tempat yang kita sentuh ataupun kita masukkan air, begitu juga nanti kita nak basuh, nanti tangan kita ni menyentuh kepada anggota. So basuhkan dulu. Kemudian bagusnya seperti mana disebutkan tadi, ketika mana kita jirus ke atas kepala ataupun kita shower ke atas kepala, itulah kita niatkan dengan niat mandi wajib. Itu yang terbaik.
Tapi boleh je kalau kita nak basuh kaki, bismillah saja ke mandi wajibkan Allah Ta'ala. Boleh? Tak badan? Boleh. Asalkan memang perbuatannya perbuatan menyiram atau memandikan anggota dengan niat untuk mandi wajib. Baik. Bagaimana kalau sebelum ini berniat sebelum air kena kepala kerana tak tahu? Bagaimana keadaan mandinya, ya Habib? Adakah wadahnya tidak diterima? Walaupun kadang-kadang ada orang dah niat awal, mandi ni masuk dia nak mandi wajib. Masuk dia mandi wajib. Maksud bila dia mandi tu dia tak, maksudnya dia tidaklah kita kata macam mana ya? Tidak menafikan niat tersebut. Maknanya dia tahu apa perbuatan yang dia buat ketika mandi itu. Dia sedar bahawa mandinya itu adalah mandi wajib. Maka itu sudah memadai niat dah. Walaupun dia niat awal tadi itu, dia kata aku nak mandi wajib ni. Niat dia. Tapi ketika dia mandi, dia tidak menafikan itu adalah mandi wajib yang telah pun dia sebutkan tadi. Maka itu disebut niat. Tapi lain pula kesnya, nanti sekejap lagi aku nak mandi wajib. Tapi ketika mandi tu dia sama sekali lupa. Tak ingat sama sekali mandi tu adalah mandi wajib. Dia rasa macam mandi sebab dia panas. Sebab dia rasa dia tak selesa. Dia mandi. Lepas tu dia kata, tadi aku mandi kerana tak selesa, bukan kerana nak mandi wajib. Maka ini bukan niat. Maka sebab tu dia tak sah mandi wajib dia. Itu beza pula dengan orang tadi tu. Tadi tu memang nak mandi wajib dan memang ketika mandi dia tahu mandinya mandi wajib. Itu niat. Sudah memadai dah. Okey? Baik. Kalau darah haid dah kering, masih tidak boleh lalu kawasan dalam masjid ke? Contohnya dia masuk dalam kawasan masjid untuk belajar ilmu agama. Walaupun dah kering, sebab larangan untuk masuk ke dalam masjid ini bukan kerana kotor. Kalau kotor, banyak orang tak boleh masuk masjid. Ada je orang yang kadang-kadang lebih kotor lagi. Tapi kerana keadaan dia itu yang tidak dibenarkan oleh syarak. Jadi kita kena faham ni dia beza tau. Ada orang kata dia tak boleh masuk, perempuan tak boleh masuk haid masuk dalam masjid sebab dia takut kotor. Kalau dia tak kotor kan dia boleh masuk. Ini pemahaman orang tu. Ini jadi pemahaman orang tu, dia cuba untuk nak memahami cara begitu, salah. Sebenarnya perempuan haid tak boleh masuk masjid sebab haid, kerana dalam keadaan haidnya. Maksudnya belum lagi mandi wajib, dalam keadaan junub, tak boleh masuk masjid. Bukan kerana kotor, mengotor masjid. Maknanya kalau dia walaupun dia boleh untuk memastikan bahawa tak akan tumpah darah itu, maka tetap juga dia tak boleh untuk menetap dalam masjid. Kerana apa? Kerana haidnya yang menghalang dia untuk menetap di dalam masjid. Bagaimana sebelum saya jawab ni, ada baki lagi saya nak cakap ni, sebenarnya supaya kita ni ingat besok sepatutnya memang ada hari yang kita bersama dengan Ustaz Haji Azian bin Man dalam perbahasan Al-Quran, kan? Betul ingat ni semua-semua insya-Allah. Tapi nak minta besok semua yang hari ni pun ada ni insya-Allah war-war kan. Besok sebenarnya kita nak ada satu slot khas bersama seorang yang dikenali insya-Allah. Saya lah insya-Allah besok khusus sebab kita nak bicarakan antara yang kita nak, sebab ini sebagai satu kita panggil, kadang-kadang kita straight buat masuk, maklum lah kalau kat sekolah pun kita kena ada break juga, kita kena ada satu kita panggil aktiviti khusus juga. Kalau sekolah hari pun nanti jadi murid-murid pun boring dia kata. So kena ada aktiviti, kena ada kita pada topik daripada ada. So besok ada topik yang kita akan bicarakan. Kita ambil waktu yang sama ni supaya kita kata kita dah jadi rutin tu. Cuma kita punya perbahasan tu lebih luas sikit, khususnya berkaitan dengan suasana terkini dan keadaan yang kita hadapi dan situasi-situasi semasa yang kita ada, khususnya di dalam kita untuk bermuhasabah. Dan apatah lagi kita berada pada penghujung tahun Masihi. Ada orang kata buat apa kita nak ingat pasal tahun Masihi, tapi yang kita cakap buat apa kita nak ingat, kita pun asal tanya tarikh je cakap Januari Februari juga. Maknanya nak tak nak masih ada pengetahuan kita tentang perkara tu. Kita nak masuk tahun yang baru dalam tahun Masihi lah. Tak apalah, kita nak sentiasa mengingatkan. Jadi besok ada perbahasan khusus yang akan ada seperti macam forum lah kita sebut, untuk kita bahaskan supaya kita yang bersama ni dapat sedikit semangat, atau kita kata kekuatan, sama-sama berkongsi ilmu dan kekuatan iman insya-Allah. Itu yang kita nak
laksanakan esok. Jadi besok jangan lupa, ya. Jangan lupa pada waktu yang sama pukul 3, kita start pukul 3. Jadi tuan-tuan, puan-puan, besok kita sama-samalah. Ya. Dan ini juga sebenarnya insya-Allah program ni bersama penaja yang dalam program ni, dan memang sebenarnya ada kelebihan-kelebihan yang insya-Allah kalau tuan-tuan ikut, nampak ada kelebihan-kelebihan yang insya-Allah tuan-tuan juga akan dapat manfaat. Tuan-tuan puan akan dapat manfaat juga insya-Allah. Itu yang kita ingin berkongsi sama esok hari. Esok pukul 3 petang. Okey, itu iklan ni. Baik, kita teruskan dengan soalan. Bagaimana kiraan darah nifas? Maknanya berapa hari yang membolehkan kita mandi hadas? Sebab ada setengah orang dia menunggu sampai sebulan baru dia mandi wajib. Baik, darah nifas, darah yang keluar akibat daripada melahirkan, kebiasaannya 40 hari. Kebiasaan, ya. Tapi ada orang dia 2 hari bersih. Kalau dia dah bersih, dia wajib mandi dah, dia wajib dah untuk solat. Ada orang seminggu, ada orang 20 hari. Tapi biasanya memang lebih daripada sebulan lah, 40 hari. Itu biasa kita panggil. Tapi yang maksimum, dia boleh pergi sampai 60 hari. Maksimum dia boleh pergi sampai 60 hari. Ya, tuan-tuan. Jadi perempuan, jadi kita kena pastikan kita tahu daripada maksimumnya daripada sesuatu daripada perkara tersebut. Jadi apabila kita sebut tentang nifas, dia keluar sebentar pun dikira nifas, dan setelah dia kering dan bersih wajib mandi walaupun berapa hari. Tapi kebiasaan 40 hari maksimum saya sebut. Kalau setelah 60 hari dia keluar lagi darah, ini ada perbahasan para ulama. Adakah itu namanya haid pula, ganti kepada nifas, kemudian daripada haid tu 15 hari pula dia bersih, maka barulah dia disebutkan dengan suci dan dia wajib mandi. Itu perbahasan. Tapi maksimum 60 hari. Kalau 60 hari dia masih lagi keluar darah dan sebagainya, itu bukan darah nifas lagi. Jadi itu yang kita kata, mungkin ada orang sebulan seperti mana disebutkan tadi, memang itu normal lah apabila seorang itu. Jadi dia kena tunggu sampai betul-betul kering darah tersebut dan bersih daripada darah tersebut, barulah dia wajib untuk mandi wajib. Kemaluan itu hanya kubul dan dubur ke? Kalau disentuh membatalkan wuduk? Ya, kemaluan itu hanya kubul dan dubur sahaja. Yang lain bukannya disebut dengan kemaluan. Sebelum mandi perlu ke berwuduk dulu? Sunnah berwuduk terlebih dahulu sebelum mandi wajib. Hukumnya sunnah, bukannya wajib. Boleh ke mandi wajib dengan menggunakan shower? Boleh. Ini dengan apa alat pun, asalkan air itu adalah air mutlak yang mana dia meratakan ataupun menyirami dan membasuhi kepada anggota melalui wasilah yang mana pun, shower ke, baldi ke, kolam ke, hatta kita kata dalam laut kita terjun, kita berenang, kita niat mandi wajib, atau sungai, kolam kita niat mandi wajib tanpa kita menjirusnya pun sah, asalkan air itu merata ke seluruh badan. Sekiranya perempuan sedang haid melakukan akad nikah di dalam, adakah dia perlu melakukan solat taubat kerana jahil? Ya, dia berdosa dan haram dan dia mesti bertaubat. Ya. Tapi nikahnya adalah sah. Mandi wajib, perlukah bersihkan tumit yang pecah yang ada kotoran? Kotoran itu susah nak hilang, dan bolehkah air yang dicurah di kepala kita, ratakan air tersebut sampai ke kaki? Baik, mandi wajib, perlukah bersihkan tumit yang pecah? Kalau tumit itu minta maaf pecah-pecah, perlu untuk bersihkan juga di celah-celah yang boleh dicapai oleh air. Sudah memadai dah. Bukan mesti dia nak pergi tebuk juga ke dalam tu, kerana itu akan memudaratkan. Sudah memadai. Dan bolehkah air yang dicurah ke kepala kita, ratakan air tersebut sampai ke kaki? Boleh. Jadi air itu kita curah berjalan sampai ke kaki. Ya, air itu juga dikirakan air yang mutlak. Boleh. Ya. Adakah apakah hukum berpantang pada wanita yang melahirkan anak secara normal sama juga dengan wanita yang melalui pembedahan untuk melahirkan anak? Sama. Hukum berpantang tu apa? Hukum berpantang ni maksudnya, yang saya faham maknanya kalaupun dia operation, kan, tetap kalau dia keluar darah nifas, hukumnya adalah dia dalam keadaan darah nifas.
Kalau dia operation tapi tak keluar darah nifas, dia wajib juga mandi wajib walaupun tak keluar darah nifas. Sebab dia dikira melahirkan. Melahirkan ni tak kira lah daripada normal ke atau caesar ke, dia tetap dikira melahirkan dan wajib mandi. Walaupun tak keluar darah haid. Tapi kalau keluar darah haid, tunggu darah haid bersih, wajib mandi. Baik. Hari itu ada viral di Facebook, selepas melahirkan anak kena mandi wiladah. Ini mendatangkan kekeliruan buat ramai orang. Harap Habib boleh jelaskan hal ini. Memang ini yang kita kena faham. Wiladah tu melahirkan lah. Memanglah seorang perempuan yang melahirkan anak wajib mandi. Tapi kalau dia ada darah nifas, dia tak perlulah mandi 2 kali. Wajib mandi sebab melahirkan, wajib mandi sebab nifas, tak perlu. Jadi kalau dia melahirkan dan darah nifas dia keluar, dia hanya perlu mandi wajib sekali saja, iaitu setelah bersih dari darah nifas. Itu kena faham sebab tu saya selalu ingatkan tadi dari awal lagi. Jangan jadi macam orang yang ketika dia lahirkan kemudian dalam keadaan lemah, dia lagi sakit-sakit tu dia pergi mandi. Kenapa ni? Sebab wajib mandi nanti kan berdosa. Tidak. Tunggulah darah nifas selesai dulu. Kan? Terus selesai dulu. Jadi sekali je mandi. Ini kenapa syariat, kenapa dalam hukum ni dalam sebab mandi wajib ni ada 2 ni, keluar nifas dan sebab ada orang melahirkan tak keluar darah nifas. Satu, ada orang yang ada darah nifas tapi dia tidak melahirkan. Macam mana pula ni? Maksudnya kalau keguguran contohnya. Dia keguguran, tak lahir hidup tapi dia keluar darah nifas, maka hukumnya darah nifas. Dia kena tunggu selesai baru wajib mandi. Baik. Tukar pampers bayi dan tangan kita terpegang kemaluan bayi, adakah batal wuduk? Batal wuduk. Jadi kalau kita bersihkan bayi kita dengan tapak tangan, pastikan dengan tapak tangan tapak tangan kena kemaluan kepada baby kita tu, maka batal wuduk kita. Jadi sebab apa? Sebab tapak tangan memegang kemaluan baik sendiri ataupun orang lain, sama je. Tapi kalau dia cuci dengan sebelah tangan, sebelah tangan cuci, maka tak batal wuduk sebab tak gunakan telapak tangan. Kalau dia beralas dengan kain, tak kena telapak tangan dia, juga tak batal. Kerana yang membatalkan adalah telapak tangan ni yang kena kepada kemaluan. Mandi wajib kena duduk ke? Tak baik. Mandi wajib ini pada asalnya ikut yang terbaik, sebaiknya diawali dengan berdiri. Kemudian barulah kita duduk untuk pastikan di celah-celah daripada minta maaf kelangkang kita itu mengenai air. Itu saja. Jadi boleh untuk berdiri, boleh untuk duduk pun, tidak menjadi masalah. Macam mana kaifiat cara pun, tapi yang terbaik mulakan dengan berdiri, kemudian barulah setelah itu dia duduk untuk pastikan di celah-celah daripada kelangkangnya itu mengenai air. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masya-Allah. Minta maaf kalau tak ambil masa panjang ni, tapi perbahasan kita memang yang disebutkan tadi supaya, dan daripada perbahasan 30 minit awal ni, itulah yang mendatangkan soalan, beberapa soalan yang kita cuba untuk selesaikan. Jadi itu saja. Sekali lagi saya nak ingatkan, minta semua yang ada pada hari ini dan juga yang mungkin tak sempat yang ikut kepada siaran ulangan ni, untuk pastikan bersama dengan kami besok pukul 3. Maknanya besok kelas Al-Quran itu ditangguhkan pada hari Khamis, insya-Allah. Jadi hari Khamis pun tetap akan ada kelas Al-Quran Ustaz Azian bin Man, tapi besok untuk bahagian Ustaz Azian Al-Quran pada hari Rabu akan digantikan sementara. Ini program khusus. Kadang-kadang kita nak buat sedikit pendedahan dalam program ini. Jadi besok ada program khusus, insya-Allah, program yang kita panggil bermanfaat untuk kita. Jadi sharekan juga kepada yang lain, ajak-ajak yang lain juga, dan bukan hanya kita akan dapat pengisian rohani, bahkan kita akan dapat manfaat-manfaat yang baik yang untuk kehidupan kita, insya-Allah. Itu yang kita harap dapat dapat bersama esok. InsyaAllah saya harap tuan-tuan perempuan bersama dengan saya. Programnya bertajuk, nanti kita akan sharekan dia punya poster, tapi ini program ni nampak nama dia adalah Reflect dan Restart. Cakap orang putih sikit lah kan. Besok
nantikan macam mana saya berbahasa Inggeris. Tak ada, biasa je. Kan? Tapi maksudnya programnya adalah reflect dan restart. Apa itu reflect dan restart yang akan kita bahaskan? Nantikan esok, insya-Allah, dari perbahasan yang kita akan bahaskan esok hari. Terima kasih semua atas perhatiannya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kefakihan di dalam agama dan kefahaman yang utuh dan juga keyakinan dan keikhlasan di dalam beramal. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita, kepada kedua orang tua kita, kepada anak-anak kita, keluarga dan zuriat kita, masyarakat kita, dan Allah jauhkan lindungi kita daripada COVID, daripada virus, daripada bakteria, daripada perkara-perkara penyakit, dan Allah berikan kepada kita sihat wal afiyah zahirah wa batinah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.